Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi. Salam Jumaat. Hari ini 13 hari bulan 3 2020. Hari Jumaat. Alhamdulillah. So hari ini kita excited untuk minggu yang kedua, penutup minggu kedua bulan Mac 2020. So bersama dengan saya Nasrul Hadi, Vice President untuk Recruits International Sdn Bhd. Nanti saya tunggu anda masuk untuk sesi bangun. So adakah anda dah bangun ni ke belum bangun lagi? Sambil-sambil saya tunggu anda bangun tu, saya lepak-lepak kejap, tunggu kejap anda ni dah bangun ke belum. Atau kita dah lupa dah sebenarnya kita ada sesi bangun ni. Takut ramai yang dah lupa dah sesi ni wujud lagi. Sebab kita tak bangunkan anda setiap pagi. Takut anda dah lupa dah kena bangun setiap pagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Excited ke tidak nak hadapi minggu yang kedua, minggu ketiga, nak hadapi 2020 yang bermula dengan agak mencabar ni. So saya nak tengok anda semua okey ke tidak. Kita nak tengok anda semua munculkan diri. Saya harap anda munculkan diri di sini. Bagi tahu komen semuanya okey. Saya harap anda semua ada di grup Nak Urus Bisnes, dan juga saya juga live di page saya, page Nasrul Hadi. Saya nak kejutkan anda. So pagi ni kita nak cerita pasal payment voucher. Kita nak saya ceritakan sedikit sebanyak tentang kepentingan payment voucher. Mungkin ada yang pernah dengar, tapi saya nak refresh balik dan kenapa ianya penting supaya dia mudahkan anda. Okey, munculkan diri. Munculkan diri anda sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Munculkan diri anda sekarang. Sila munculkan diri anda segera. Segera munculkan diri anda. Silakan munculkan diri anda. Manalah you all ni? Okey, kalau ada, tolong bagi tahu saya adakah suara saya jelas dan visual saya terang. Kalau jelas dan terang, tulis itu jelas dan terang. Tulis itu jelas, tulis itu terang. Dan kalau okey juga, belanja saya love. Saya perlukan love daripada anda semua. You all ni ada ke tak ni? Ya Allah, hai. Kat sini ada. Kat tepi ni ada ke tidak? Hai Cik Nabilah Hussein Marikan. Siapa di Nak Urus Bisnes ni? Ada ke tidak? Macam tak ada je. Kejap ada, kejap tak ada. Tolong komen sedikit. Yes, Waalaikumsalam Tuan Ashraf Hazrin. Apa khabar? Rocktechpantas.com. Okey, Tuan Ashraf sihat? Apa khabar semua kat Perak? Okey. So, untuk anda di page Nasrul Hadi, saya nak anda bantu saya. Tolong pindah ke grup Nak Urus Bisnes ni. nakurusbisnes.com. Sila pindah sekarang. Anda di page Nasrul Hadi, saya akan teruskan tentang pembelajaran tentang payment voucher. Saya siap ada sampel lagi ni. Sampel payment voucher, mungkin anda pernah tengok sampel ni masa belajar di kelas Smart Cash Flow Management. Saya nak recap balik sebab saya takut ada yang masih lagi tak buat payment voucher ni. Sebab kesan dia sangat besar. So saya nak recap balik pembelajaran pada pagi ni. Tolong anda di page Nasrul, saya kejut dia ada sebenarnya untuk bangun. Berdebar hari ni result. Result apa tu? Oh yelah, result hari ni berdebar. Yelah tu. Ada orang dia ada dapat menteri besar baru. So siapa sini orang Perak katanya. Berdebar ni dah munculkan diri tadi. Okey. Sila go to group ni, nakurusbusiness.com/group. Pergi sini. Pergi group ni. Sekarang saya nak anda masuk ke grup ni sekarang sebab saya nak teruskan live di grup nakurusbusiness.com. Okey, suara jelas dan terang. Terima kasih. Saya akan go ke grup Nak Urus Bisnes sekarang. Cepat. Masuk grup ni. Okey. Saya akan hentikan live di page Nasrul Hadi sebab saya nak tarik anda pergi ke grup Nak Urus Bisnes. Sebab dekat grup tu saya akan cerita pasal payment voucher ni. Saya nak cerita pasal payment voucher ni. Tu dia. Cuma kali ni saya nak adjust sikit. Saya nak bagi extra lagi untuk pagi ni. So, anda di page Nasrul Hadi, thank you for menonton. Cepat pergi pindah ke grup Nak Urus Bisnes. Last. Grup nakurusbusiness.com. Okay? nakurusbusiness.com/group. Okay? Jom tengok dekat page Nasrul Hadi. Page grup Nak Urus Bisnes. Okay? Anda di page Nasrul Hadi. Pindah sekarang. Okay. So sambil kita tunggu mereka di
page saya, page Nasrul Hadi. Kita akan teruskan live di Nak Urus Bisnes. Anda di Nak Urus Bisnes, tolong munculkan diri. Tolong bagi tahu anda sekarang dekat mana, buat bisnes apa. Waalaikumsalam Puan Noni. Terima kasih Puan Noni. Dia rajin tag Puan Nora ni. Antara penonton-penonton setia lah untuk sesi bangun. Okey, dah pindah. Terima kasih Cik Raja Maimunah. Itulah, ada darah kerabat di Raja pun tonton kita punya live. Semalam saya live dekat Kopi Panas, dekat Richworks punya IG. Saya ada penonton daripada Indonesia, dari Aceh. Wow, amazing. Saya macam wow, international betul. Selamat pagi Puan Liana Amir, salah seorang lagi yang selalu tonton live. Terima kasih sangat-sangat. Okey, saya tak tahu anda semua buat bisnes apa. Boleh tulis balik tak anda buat bisnes apa, supaya saya boleh jadikan anda contoh untuk sesi live pagi ni, untuk melibatkan payment voucher ni. Puan Noni saya tahu dia bisnes kedai kek. Cik Raja Maimunah bisnes apa, dekat mana? Puan Noni dekat Melaka. Puan Liana Amir, dah lupa dah buat bisnes apa. Boleh tolong tulis tak anda buat bisnes apa, supaya saya tahu, senang. Untuk basically kita nak tahu macam mana nak linkkan anda punya bisnes dengan topik yang saya nak cover pagi ni. Apa khabar Puan Diana? Puan Diana nampaknya dah tukar nama profil. Gambar profil sama, sekarang jadi nama lain. Gempak gila. Cik Sinasal. Okey, buat bisnes apa? Semua buat bisnes apa nak tahu? Okey. Sambil-sambil tu kita tunggu lagi mereka yang dari page Nasrul Hadi untuk join group Nak Urus Bisnes. Okey. Bisnes buka kelas cilik Al-Quran. Wow, gempak gila. Puan Liana buat bisnes dekat mana Puan Liana? Kelas cilik Al-Quran untuk budak-budak cilik lah. Cik Nur Syafiqah Zabri, Car Wash and Detailing, Abah Kaspa. Wow, perasan, ya saya perasan Puan Diana. Nama hari tu lain, sekarang hari nama lain. Diana Awaludin, hari tu Diana Hajidin kan. Tak silap saya lah. Lain. Nampak sangat lain. Nasib baik tak tukar gambar DM tu. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan, kita nak cerita pasal payment voucher. Tapi sebelum kita cerita payment voucher, so macam mana sekarang? Siapa yang akan join ZTM pada petang ini? Live seminar secara online, buat julung kalinya. Program 3 hari live seminar secara online. Siapa akan join ZTM petang ni? Yang akan dirun sendiri oleh Dr. Haji Azan Osman, founder Richworks. Cik Raja Maimunah, saya bisnes kuih batang buruk dan kerepek di Shah Alam. Wow, gempak. Cun. Menarik. Saya sangat suka makan kerepek. Batang buruk biasa-biasa je, tapi kerepek yes. Saya kedai runcit kecil je. Jangan sebut kecil je. Kedai runcit tu. Puan Liana Amir kat Gombak. Kelas budak-budak dari umur 5 hingga 12 tahun. Wow, gempak gila. So, Tuan Ashraf, Spire akan join untuk ZTM. Puan Diana, Spire pun akan join untuk ZTM live seminar secara online. Siapa yang perasan tadi dekat IG Dr. Azizan, beliau ada share sikit. Malam tadi pun beliau ada share dekat Facebook. Pagi tadi pun beliau share. Nanti payment voucher ni sekejap saya nak cerita pasal ZTM dulu. Bagus Tuan Nafami dia tanya. Okey, ZTM kita akan buat petang ni secara online, live seminar secara online. So bagi anda yang belum dapat akses untuk masuk ke dalam sesi tersebut, saya mohon anda communicate dengan tim kami. Tim kami akan bantu di Richworks untuk bantu anda untuk daftar untuk sesi petang ni. Buat julung kalinya, kita akan run program seminar 3 hari secara online. Sedih tengok dok sedih ya. Kami pun memang sedih. Malam tadi kami balik pun pukul 11 macam tu lah. Sebab 11 lebih ke atas, ada yang balik pukul 12 lebih. Sebab kita nak macam semalam kita macam ada kenduri kahwin lah dekat office ni. Kita set up apa semua. So kita nak beri yang terbaik. So of course kita cuba adjust. Dan of course kita bak kata doktor lah. Doktor ada share satu benda. Saya nak anda tulis kat sini. Apa yang dok share, saya rasa adalah satu benda yang sangat bagus, yang saya rasa saya kena share pagi ni sebelum saya basically macam nak cakap, sebelum saya go through the content. Ayat dia macam ni Okay, tulis. Saya nak anda tulis ni. Okay, ready?
Payment voucher ni sekejap lagi saya cover, tapi saya nak anda tulis ni apa yang Dok share pagi tadi. Seorang usahawan yang hebat ataupun a great entrepreneur, dia solve problem yang besar, yang lebih besar lagi. Dia akan solve problem lebih besar. Usahawan yang hebat adalah mereka yang fokus kepada solution, bukan problem. Perkataan yang penting saya nak anda highlight kat sini, saya nak anda tulis di ruangan komen adalah usahawan yang hebat adalah mereka yang fokus kepada solution, bukan problem. Okey? Faham? Fokus kepada solution, bukan problem. Ulang balik. Usahawan yang hebat fokus kepada solution, bukan problem. So apa yang berlaku kepada kami dan kita semua secara keseluruhan adalah sepatutnya kita run program ZTM secara live. Dan mungkin anda semua sedar yang kami sebenarnya sebelum ini, bagi mereka yang telah mendaftar, kami dah bagi option sama ada untuk anda semua datang program tu secara live ataupun boleh join dalam sesi online. Namun begitu, menyahut gesaan kerajaan yang mana melalui siaran akhbar daripada Kementerian Kesihatan pada hari Rabu 11 Mac kemarin, mereka menggesa, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menggesa supaya sebarang perhimpunan orang ramai, majlis yang besar, mass gathering, mereka menggesa supaya ditangguhkan ataupun dibatalkan. So kami melihat yang kami dah set tarikh, so kami cari solution juga, dan Alhamdulillah kami akan run sesi tu secara online juga. Dan the best part lagi adalah kita bagi hadiah. Hadiah bukan hadiah lah, kita akan juga mengadakan sesi tambahan untuk ZTM ni apabila dah reda. Faham tak? Dah reda. Maksudnya situasi dah okey, kita boleh run program besar-besaran, kita akan buat bootcamp. Itu yang Dr. Azizan sebut tadi, bagi pihak Richworks lah. So nampak tak dekat sini, kita nak cari solution, bukan problem. That's why kenapa kita kena teruskan juga sesi ZTM pada hari ini sehingga hari Ahad adalah kami melihat yang sekarang dah bulan 3 tuan-tuan dan puan, bulan Mac. So esok bulan depan dah puasa, kemudian bulan Mei dah raya. So 2 bulan ni crucial, especially untuk bisnes anda yang melibatkan, kalau dia melibatkan sebenarnya semua bisnes lah dekat Malaysia, sebab puasa dan raya ni sama ada 2 benda je. Sama ada masa puasa dan raya ni duit anda mencanak-canak naik ataupun bisnes anda slow down. So that's why kita perlu buat sesi ni segera. Kita tak boleh tangguh. Kita tak boleh tangguh untuk convey the message, convey the knowledge. That's why kami tetap buat sesi tersebut. Kami harap anda jelas kenapa kami tetap buat. Sebab ramai yang minta kami tangguh, tapi kami rasa kami tak boleh tangguh. Sebab raya dengan puasa dengan raya tak boleh tangguh. Betul ke tak betul? Betul kan? So kita kena teruskan. Dan lagi-lagi cabaran sekarang, bisnes tengah sangat mencabar ni dengan COVID-19 ni, ada efek juga. Obviously sangat efek kepada Richworks, tapi kami kena cari kepada solution, bukan cari kepada problem. So siapa belajar sesuatu, angkat tangan, say I, atau tulis situ aha. Okay, so itulah sedikit saya nak kupas sikit pasal apa yang kami buat, dan of course saya nak sambung tentang konten ni sikit je. Pasal payment voucher ni, saya nak fokus kepada solution, bukan problem. Ready? Okay, siapa nak ready nak belajar pasal payment voucher? Yes, tulis itu ready for PV. Tulis ready for PV. Tulis itu ready for PV. Saya nak tengok berapa ramai yang ready. Okay, tulis ready for PV. Kita nak ajar sikit pasal payment voucher ni. Just macam orang kata ni sebagai sebagai apa lah, bagi mereka yang tak pernah belajar pasal PV, dia satu benda yang baru lah. Tapi bagi mereka yang pernah hadir kelas Smart Cash Flow Management, yang pernah hadir kelas Smart Cash Flow Management ni, memang saya dah ajar pasal PV ni. Salah satu daripada topik utama untuk kelas cash flow. Okay, ready for PV? Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, payment PV ni stands for payment voucher, voucher pembayaran. Tadi ada Cik Nafhami, dia ada tanya, adakah untuk bayaran gaji perlu ada PV? Sebenarnya semua bayaran keluar perlu ada PV, wajib ada PV.
Cuma untuk bayaran gaji nanti saya explain sedikit. Saya harap Cik Nafahmi boleh ingatkan. Kalau saya takut saya terlupa nanti. Okey. PV ni stands for payment voucher. Voucher pembayaran. Maksudnya setiap payment yang keluar, anda sepatutnya kena ada satu dokumen namanya payment voucher. Yes. Mungkin anda akan cakap, Tuan Nasrul, saya buat bayar pakai cash, saya buat bayaran pakai online transfer, saya buat bayaran pakai cek, pakai credit card. Adakah semua ni kena ada PV? Sepatutnya semua pembayaran perlu ada PV. Dan tujuan ada PV ni, saya nak anda tulis itu. PV equal to ingat. Ingat. Kita buat PV tujuannya adalah untuk kita ingat. Okey? Tulis itu, PV untuk ingat. Senang je kenapa saya cakap pasal PV ni. Okey. Dengar ni sama-sama jom, sebab I macam confused. Apa function payment voucher ni? Yes, thank you. Function payment voucher ni adalah untuk ingat. Okey, tengok saya tuan-tuan dan puan-puan. Memang you all tengah tengok saya pun. Okey. Situasi ramai orang bila dia buat bisnes adalah tuan-tuan dan puan-puan. Selalu siapa dekat sini yang dia bila buat bisnes kan? Dia selalu lupa mana duit dia pergi. Selalu fikir macam, sales aku banyak lah bulan lepas, tahun lepas, 20 tahun lepas, 10 tahun lepas. Dari aku lahir dulu buat lahir dah buat bisnes sales, dah memang gempak gila. Sales banyak, tapi bila hujung bulan macam mana pergi duit lah? Duit tak nampak macam pelik. Mana pergi duit ni? Cari kat bawah bantal, cari dalam almari, cari kat bawah kereta, bonet kereta, semua cari kereta, duit mana pergi? Itu analogi je lah. Fikir-fikir mana duit pergi ni. Rupa-rupanya kita sendiri pun tak tahu duit tu pergi mana. Sebab kita tak ingat pun duit tu ke mana. Kita tahu masa kita buat bayaran, setiap bayaran kita buat tu kita tahu kita bayar untuk apa. Tapi isunya tuan-tuan dan puan-puan, kita banyak buat bayaran, betul? Kita cerita banyak kita bayar untuk sewa, kita bayar untuk gaji staff, kita bayar untuk apa? Bayar bil, elektrik, api. Api dengan elektrik sama, air. Indah water. Lepas tu kita bayar beli stok, kita bayar beli pergi travel, kita bayar pergi kelas Richworks. Kita bayar internet, kita bayar macam-macam. Pasal bayar ni banyak gila bayar. Kan lagi banyak bayar daripada masuk. Hashtag mohon terasa. Okay. So, bila kita cerita pasal payment voucher ni, adalah rekod untuk semua duit yang kita keluar. So, menjawab soalan Tuan Kuk Syafi, duit simpanan dikira payment voucher ke? It's actually, konsep dia adalah semua duit yang keluar daripada bank ataupun daripada akaun kita, consider kena ada payment voucher. Hatta you letak duit tu daripada bank ni ke bank lain pun. Sebab kita nak ingat aliran duit keluar tu. Saya bagi satu analogi lah. Analogi paling bagus bagi anda faham kenapa PV ni sama dengan ingat. Okay, saya bagi satu contoh. Siapa sini boleh ingat minggu lepas hari Jumaat pada waktu pagi dia makan sarapan tu, dia makan apa? Siapa sini boleh ingat? Seminggu yang lepas, hari Jumaat pagi, makan sarapan apa? Cuba ingat balik. Siapa boleh ingat sini? Dan saya nak ingatan tu secara spesifik. Maksudnya apa? Makan apa? Minum apa? Berapa ringgit beli atau siapa masak? Dan kalau anda makan roti canai contohnya, berapa tompok hitam atas roti canai tersebut? Siapa boleh ingat? Siapa boleh ingat saya bagi gaji saya bulan ni? Siapa boleh ingat? Minggu lepas, hari Isnin, pagi, breakfast, kalau anda makan roti canai atau anda makan nasi lemak, kalau makan nasi lemak, berapa butiran nasi lemak yang anda makan masuk dalam perut anda? Cuba ingat balik. Siapa boleh ingat? Siapa boleh ingat saya bagi gaji bulan 3 ni kat anda? Seriously. Berani. Mana ada orang ingat? Memang takkan ingatnya. So sama juga, saya ulang balik. Siapa ingat tahun lepas 31 Disember 2019 apa duit yang dikeluarkan secara spesifik? Secara spesifik. Siapa ingat? Berapa payment yang dikeluarkan? Untuk pengetahuan anda tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang boleh ingat sebenarnya tahun lepas duit dia keluar pada 31 Disember 2019 sebab hanya dengan dia buat payment voucher. Guna talian hayat tak boleh Tuan Ashraf. Saya meletakkan risiko nak bagi gaji saya bulan 3 ni kepada anda. Ambil kau.
Memang tak lah, memang tak ada siapa ingat makan breakfast tahun lepas, minggu lepas. Hatta actually kan, kita tanya malam tadi lah, you makan apa? Agak-agak boleh ingat tak? Mana boleh ingat? Tak boleh ingat pun. So ini yang saya nak bagi tahu anda, tuan-tuan dan puan-puan, adalah tujuan payment voucher ni untuk ingat. Dan saya suka bila Puan Diana sebut tadi, tax agent bising, tak ada buat rekod duit keluar. Tengok tadi apa Puan Diana said. Tak rekod duit keluar, tax agent bising. Yes, betul. Sebab tujuan kita buat payment voucher ni untuk ingat ni, sebab kesan dia apa tau tuan-tuan dan puan-puan? Siapa nak tahu, say I. Tulis situ, nak tahu kesan, nak tahu impak tak buat payment voucher. Apa? Tulis situ, I ataupun nak tahu. Tulis. Saya tunggu kejap. Sambil-sambil saya minum sikit. Yes, Puan Diana betul. Duit keluar macam air, terus lupa. Betul? Duit keluar memang macam air, terus lupa. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, seriously, situasinya adalah bila kita tak ingat duit keluar ni apa, tax agent tak boleh gunakan duit yang kita belanjakan tu untuk justify perbelanjaan yang keluar ni adalah untuk tujuan perniagaan. Sebab saya tidak menidakkan ramai di antara anda buat bisnes, especially anda di dalam bisnes Sdn Bhd, anda gunakan duit tu mostly adalah untuk tujuan bisnes. Dan bila untuk tujuan bisnes, dia boleh untuk tolakan cukai. Namun begitu, kesannya adalah ramai di antara anda tak tulis dan tak ingat payment tu untuk apa. So bila tak ingat, tax agent sampai ke LHDN ataupun auditor, mereka tak boleh benarkan tolakan cukai tu walaupun perbelanjaan tu guna tu untuk buat bisnes. Contoh, anda pergi travel, receipt pergi travel, pergi kelas Richworks, itu dibenarkan untuk tujuan bisnes. Sebab apa tujuan bisnes? Mereka kata, Tuan Nasrul, pergi kelas Richworks boleh claim ke untuk tolakan cukai? Of course. Of course namanya. Duduk hotel, pergi kelas travel, makan, semua boleh. Sebab apa? Anda boleh justify dengan auditor kalau orang kata, kenapa pergi kelas Richworks? Bukan kelas tu untuk diri sendiri ke? Boleh. Sebab dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau anda tak pergi kelas Richworks, kalau anda tak belanja hotel, tak belanja travelling, tak belanja makan, tak belanja tiket, apa jadi dengan bisnes anda? Mungkin tak jadi apa-apa. Tapi cara nak justify, kalau boleh justify lagi, disebabkan anda belanja hotel, belanja travelling, belanja makan, belanja tiket. Asbabnya ataupun hasilnya apa? Business grow. Macam Puan Diana, business grow jadi jutaan 1 tahun. Selama ni tak pernah berasa pun business 1 juta setahun. Siapa lagi kat sini? Tuan Ashraf, Rotek pantas. Selama ni mungkin tak pantas. Siapa lagi ada kat dalam ni? Puan Umu Hussein selama ni. Puan Ayu, selama ni buat business tak pernah nampak duit. Tiba-tiba sebab pergi kelas Richworks nampak duit. So nampak tak beza dia tu kat situ? Seriously. So, seriously apa saya nak cakap dengan anda, kenapa kena buat payment voucher ni adalah untuk ingat. Dan of course, saya nak secara pantas, untuk lebih detail, siapa yang tak pernah datang kelas. Siapa yang pernah datang kelas, nanti tengok balik workbook, tengok balik contoh payment voucher ni. Cuma ada beberapa benda je saya nak anda take note tentang payment voucher ni. Payment voucher ni, tuan-tuan dan puan-puan, ready? Ada beberapa perkara yang anda perlu tulis dekat payment voucher ni. Tujuan payment voucher ini dibuat. Okay? Okay? Ready? Ready? Nombor 1, kenapa payment voucher dibuat? Dia adalah semua menjawab soalan. Ready ke tak ready ni? Ready? Okay. Nombor 1, tulis itu 1. Ready 1. Tulis, saya tunggu kejap. Ini sangat penting ni. Tujuan payment voucher ni sangat penting. Ini nombor 1. Nombor 1 ni, kalau anda tak tahu kenapa anda kena buat payment voucher, untuk ingat adalah dia punya asas kenapa kita kena buat payment voucher ni. Ini tujuan dia. Bukan tujuan lah, dia adalah konten dia. Apa yang kena ada, maklumat yang dalam payment voucher ni. Nombor 1. Okay, ready? Okay, nombor 1 tuan-tuan dan puan-puan adalah kenapa kita kena buat payment voucher. Tujuannya, apa yang konten dia kena ada. Nombor 1 adalah bayaran kepada siapa. Nombor 1, payment voucher ni mesti ada maklumat siapa. Bukan siapa dalam konsep marketing tu, formula siapa, bukan. Ini siapa, kita bayar siapa. Payment voucher ni mesti dekat dalam payment voucher ni kena tulis bayar kepada siapa. Macam contoh dalam contoh ni,
Ni contoh yang biasa anda tengok dalam kelas. Tengok dalam kes ni kita bayar kepada Tepung Harmoni Sdn Bhd. So nombor 1 adalah payment voucher bayar kepada siapa. Itu first. Siapa? Siapa? Siapa ada lagu-lagu boleh tajuk siapa ke apa? Bagi saya satu pen je. Tu warna marker merah. Okey. Nombor 1 adalah siapa. Okey. 1 siapa. Tulis 1 tu siapa. Tulis siapa je. Dia macam tak ada soal. Okey. Nombor 2. Nombor 2 adalah bila. Bila. Tulis itu bila. Nombor 2 adalah bila. 1 siapa, 2 bila. Maksudnya contoh you bayar dekat Richworks lah. Bayar something kepada Richworks. Siapa you bayar kepada Richworks, jawapan dia dah. And then kedua, bila you bayar kepada Richworks. Kalau you buat payment voucher. Bila. Macam you bayar supplier pun sama juga. Supplier mana you bayar. Sebab kadang-kadang ada kemungkinan you bayar kepada supplier yang sama 2-3 kali. Tapi you tak ingat you bayar bila. So setiap payment voucher ni, tuan-tuan dan puan, setiap bayaran yang dibuat, contoh saya ni supplier you lah, which is kami Richworks. Ada kemungkinan you bayar untuk kelas, bayar 2-3 kali, bayar installment. Walaupun bayar kepada Richworks, tapi kan dia berbeza tarikh. So untuk setiap bayaran mesti ada satu payment voucher. So nombor 1 siapa, nombor 2 bila. Berapa belum lagi Puan Ayu, belum, bukan berapa, bila. 1 siapa, 2 bila. Terima kasih Puan Fuza. Ikut yang Puan Fuza tulis ni, siapa, bila. Kalau boleh tanda soal. Letak situ. Siapa, tanda soal. 1 siapa, tanda soal. 2 bila, tanda soal. Okey. Nombor 3. Nombor 3 adalah guna apa. Apa maksud tu? Nombor 3 ni guna apa. Dekat payment voucher ni kena tulis guna apa. Okey. Kalau anda tengok balik sampel ni, nombor tu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Guna apa? Apa maksud tu guna apa? Ada orang buat payment sama ada pakai check, sama ada pakai online transfer, sama ada pakai cash, sama ada pakai credit card. So guna apa? Tanda soal. Okey? Guna apa? Okey, ready? Boleh saya teruskan? 1 siapa, 2 bila, 3 guna apa. Bagus Puan Siti Rahmah. Student-student hebat ni ada kedai ni. Yes, guna untuk apa. Bukan guna untuk apa, guna apa. Guna apa, maksudnya bayar guna apa. Payment method. Yes, terima kasih Pak Umar Husin. Tu dia perkataan dia. Payment method. Saya bagi tanda soal lah, tapi sebenarnya senang anda nak faham. Guna apa, payment method. Terima kasih Pak Umar Husin, memudahkan pembelajaran. Yes, guna apa. Itu nombor 3. Nombor 4. Nombor 4, kita bayar apa. Bayar apa. Dekat dalam payment voucher ni kena tulis nombor 4, kita bayar apa. Apa yang kita bayar untuk bila kita nak ingat balik kita bayar apa. Ramai kan orang lupa kan dia bayar apa. Mungkin kalau bayar dekat kelas Richworks, kadang-kadang dah lupa dah. Ini bayar Spire ke, bayar Titan ke, bayar MMM ke, bayar kelas Nasrul ke, bayar kelas SCM cash flow ke, costing ke, EFP ke. Walaupun bayar dekat orang yang sama. Nampak tak? Contoh you bayar kat supplier kalau kedai makan. Kadang-kadang supplier tu dia jual ayam, jual daging, jual ikan. Contohlah. So kita tak tahu kita bayar apa. That's why dekat dalam payment voucher ni kita kena tulis guna bayar apa. Sebab kat dalam ni pun ada maklumat invoice, nombor invoice. So kita boleh ingat lah bayar untuk apa. Siapa rasa macam senang je belajar pagi ni? Siapa suka topik pagi ni? Angkat tangan, say I. Siapa suka? Tulis situ, suka gila. Terima kasih. Ramai yang nombor 3, nombor 4. Yes, bayar apa. Okey. Okey. Boleh saya teruskan lagi? Boleh? Okey. Sekarang nombor berapa tuan-tuan dan puan-puan? Nombor 5. Okey, nombor 5. Nombor 5 tuan-tuan dan puan-puan, nombor 5 adalah nombor 5 barulah benda yang paling bermakna dalam payment voucher ni. Nombor 5 adalah berapa. Baru berapa. Gempa tak? Barulah tahu berapa nak kena bayar. Berapa nak kena bayar. Berapa. Dan tadi
Ni biasa orang bila buat payment, dia akan tanya nombor 1, dia kata berapa? Berapa kena bayar ni? Berapa kena bayar? Dia fikir berapa je. Dia tak tanya nak bayar siapa, nak bayar bila, guna apa, untuk apa. Yang selalu orang lupa adalah bayar untuk apa. Dia tahu berapa je. Dia assume semua benda sama je. Itu masalahnya tu. Tu yang kadang-kadang kalau kita ni selalu pernah kena tipu dengan staff kita sendiri sebab kita tak follow aturan ni. So nombor 5 barulah kita tahu berapa nak bayar. Berapa kita nak bayar ni? Berapa? Selalu dekat payment voucher tu, nombor yang paling bawah tu lah kita nak tengok nombor ni. Berapa kita nak bayar ni. Senang kan? Nampak tak pentingnya payment voucher ni untuk ingat? Kan? Kalau ikut aturan dia tu, bukan semua benda boleh ingat. Contohlah kalau saya tanya pasal breakfast tadi kan. Kalau anda tulis untuk ikut aturan ni, bayar kedai mana, bayar guna apa, bila, guna apa, makan apa, berapa bayar. Kan senang kan? Gempak gila kan topik ni kan? Siapa yang genius ni? Tak ada siapa genius. Ini semua Allah SWT yang bagi idea ni, ilham ni. Senang gila. Baru anda rasa macam penting lah payment voucher ni. Senang gila kan? Kalau kita buat, mana kita nak ingat duit tu pergi mana? Nampak tak? Kalau anda buat macam ni, apa yang berlaku sebenarnya? Rasa-rasa boleh tahu tak duit kita pergi mana? Baru nampak duit tu pergi mana kan? Tak adalah soalan, Tuan Nasrul, saya tak tahulah duit saya pergi mana, tiba-tiba habis je. Nampak tak? Dah habis je 5. Siapa nak lagi? Tulis situ, nak lagi. Saya tambah lagi sikit. Nak lagi. Siapa nak lagi? Tak kisah Puan Fuza, jumlah RM ke, kadang-kadang kalau bayar supplier ke China ke, jumlah tu mungkin bukan RM pun. Kadang-kadang mungkin bayar renminbi, bayar US dollar. Okay. Dia tak kisah pun amount berapa. Tak kisahlah duit keluar tu, kenalah kisah. Tapi bukan pasal currency tu tak kisah. Sebab itu masih lagi nilai duit. Okay. Tuan Helmi Mamat, apa khabar? Sate mana sate? Okay, last, nombor 6. Nombor 6. Ini kemuncak dia. Kemuncak kenyataan. Kemuncak hakikat dia. Nombor 6, tuan-tuan dan puan-puan, paling penting. Selepas berapa, tambah lagi yang terakhir. Ini yang terakhir, nombor 6. Adalah nombor 6. Okay, tadi saya cakap, cuba tulis balik. Saya pun nak tukar perkataan dia, takut dia lari. Sekejap Nombor 1, okay, bagus. Siapa, bila, guna apa, kita bayar apa, berapa. Okay, nombor 6 adalah, okay, nombor 6, anda boleh tulis sini. Anda boleh tulis sini siapa juga. Tapi bagus, perkataan dia adalah siapa approve. Dia sepatutnya boleh buat macam ni lah. Approval, tanda soal. Approval, tanda soal. Tulis situ. Yang last kali dia tak ada soalan direct. Dia adalah macam sentap diri sendiri. Anda tulis situ approval, tanda soal. Apa maksud dia tu? Sebenarnya saya nak tulis siapa approve. Tapi sebab nombor 1 tadi ada siapa, saya takut anda confuse. So dia adalah siapa approve sebenarnya. Tapi approval lah anda tulis situ. Approval, tanda soal. Apa maksud approval ni? Signature approval. Yes, bagus juga Tuan Ilmi. Dia tahulah ni. Approval, tanda soal. Nampak tu? Maksud approval tu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah, mungkin anda kata, Tuan Nasrul, approval, saya kan semua buat benda, saya buat semua. Saya kedai makan semua saya buat. Beli barang, sapu lap meja, cucuk sate, buat kuah, saja je lah. Contoh, kalau anda ni semua benda anda buat sendiri, nak approval apa? Saya bos. Itu sebab bisnes tak maju. Tu sebab bisnes tak pergi ke mana-mana. Sebab anda rasa benda tu anda nak buat semua. That's why kalau anda nanti dah ada staff, anda dah ada team, especially team finance macam dekat Richworks, mesti ada approval. Siapa yang luluskan duit keluar tu? Siapa yang lepaskan duit tu keluar? Yes, kena ada chop dan sign. Bagus. Cik Nabilah Hussein Marikan. Yes. Nombor 6, approval. Nampak tak dekat situ? Kita pun tanya diri sendiri. Betul lah, siapa yang approve payment ni ya? Kita kan? Macam tu lah persoalan kepada diri sendiri. Which is sangat bagus sebab kita sendiri ingat, payment ni aku tak approve lagi sebenarnya. Aku rasa tak nak keluar lagi payment ni. Kenapa nak kena bayar sekarang? So, nampak tak? Bagus tak topik hari ni? Untuk anda tahu ke mana duit keluar anda. Dan seriously, PV ni, kalau dari segi idiom bahasa Inggeris, killing two birds with one stone. Saya
menetapkan payment voucher ni adalah, idiom dia adalah menggunakan payment voucher ni adalah, with payment voucher you kill all the birds in the sky. Faham Ada orang killing using one stone, killing two birds with one stone. Tapi actually saya dalam payment voucher ni killing all the birds in the sky with only PV. Itu idiom yang saya buat lah. Kalau anda faham bahasa Inggeris lah, susah saya nak sebut dia dalam nada yang lebih jelas dan tepat. Kena tulis balik. But basically, if you use one stone to kill to kill two birds with one stone, I would say that PV payment voucher is killing all the birds in the sky using payment voucher. Yes, that's the most appropriate idiom that I can share to you this morning. Sorry kalau bahasa Inggeris tu terlalu advance ke atau terlalu ke laut ke, saya minta maaf. So seriously, cuba anda try. Anda kena try tau sekali. Kadang-kadang orang tak nak try, dia macam leceh lah, apalah. Mungkin anda tak nak buat payment voucher lah, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin anda malas nak buat payment voucher. Apa kata anda buat Excel je? Buat Excel, anda tulis 6 ni, buat dalam satu bekas atau buat dalam satu jadual. Bekas pula, dalam satu jadual. Cuba tulis satu demi satu. Anda akan nampak duit anda pergi mana sebenarnya, secara sekejapan. Hanya dengan satu pandangan, oh duit aku pergi sini rupanya. Faham tak? Siapa rasa macam topik pagi ni gempak gila? Saya harap tim saya tolong cut live ni, guna untuk mana-mana lah. Seriously, ini adalah pemahaman dalam bahasa yang sangat mudah, yang saya harapkan anda boleh gunakan ilmu ni. Dan saya harap anda tolong anda dekat dalam grup nak urus bisnes kan, tolong ajak siapa-siapa jiran, tetangga, mana-mana lah yang ada, join grup ni. Power ni, topik ni mahal ni. Saya macam tadi serba salah nak ajar ni. Weh, gila mahal ajar topik ni pagi-pagi. Tapi tak apalah, sebab pagi ni Jumaat kan, consider niat bersedekah lah, buat baik lah. Sebab saya nak anda belajar sesuatu, saya tak nak anda salah. Saya nak anda tolonglah bagi tahu dengan orang semua kenapa kena buat PV, kenapa. Basically macam ni ya, topik PV ni sebenarnya topik yang akan bantu anda untuk nampak duit anda pergi mana. Ramai ada tanya soal, Tuan Nazrul, saya buat bisnes, saya buat sale ratus-ratus ribu kadang-kadang, duit saya pergi mana ya? Kenapa tanya aku? Jangan tanya saya. Saya nangis kadang-kadang bila orang selalu dekat event orang tanya, nasib baik hari ni tak ada event. Tak adalah nasib baik, alhamdulillah. Saya rindulah nak jumpa anda. Tapi soalan yang confirm selalu orang tanya saya, setiap event orang akan tanya, Tuan Nazrul, duit saya pergi mana? Tanya saya macam, pernah tak dengar bunyi yang burung tu? Krik, bunyi burung macam bunyi burung. Yalah, bunyi burung. Dia tengok saya dengan mata kucing berkaca tu, tanya, Tuan Nazrul, duit saya pergi mana? Lepas tu saya macam krik. Manalah aku tahu? Manalah saya tahu? Okay, last, menjawab soalan Tuan Nafami. PV boleh buat untuk bayar gaji pekerja? Yes, mesti buat. Cuma Tuan Nafami, saya nak bagi satu nasihat adalah, kalau you ada list pekerja, you buat satu PV ni, cuma you jangan tulis nama setiap pekerja dekat setiap PV. Maksudnya apa? Okey, ini penting. Okey, tulis itu penting. Alert, penting. Tulis itu penting. Untuk PV. Untuk PV, bayar payroll, bayar gaji pekerja. Jangan tulis PV untuk setiap pekerja. Itu bahaya. Nanti semua orang tahu gaji pekerja. Tulis sahaja bayar gaji setiap bulan, tapi ada summary. Summary tu bukan letak nama summary semua pekerja. Letak summary gaji tu. Maksudnya berapa amount setiap bulan, dah set it, that's it. Just nak kita alert, nak kita ingat bila kita bayar gaji pekerja. Contoh, bulan ni bayar gaji pekerja total 30,000. So dekat PV tu amount dia berapa? Tulis 30,000. Yes, terima kasih Tuan Lokman Hakim. Tengok, dia muncul last minute ni. Macam hero last minute. Dari tadi tak komen apa-apa, tiba-tiba muncul je. PV ni apa saja duit keluar dari akaun, gaji, expenses dan lain-lain. Power. Ni namanya apa? Study smart. Tengok tim saya. Dia tulis poin penting yang terakhir je, dia kata. Keluar gaji untuk apa? Tiba-tiba ada saya punya penonton lah. PV ni apa saja duit keluar dari akaun. Yes, gempak gila Tuan Lokman Hakim. Tuan Lokman Hakim ni saya rasa macam bukan biasa-biasa ni. Yes. Satu PV untuk semua pekerja. Yes, betul tu Puan Ayu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Lokman, Puan Ayu semualah.
Tulis amount total salary pekerja, jangan tulis setiap satu. Boleh Okay. So tuan-tuan dan puan-puan, saya minta tolong lah. Saya betul-betul minta tolong. Last saya nak minta tolong hari Jumaat ni, boleh ke tak boleh? Saya nak minta tolong anda bawa semua orang masuk grup ni. Masuk grup yang anda tengah tonton ni, jemput ramai orang yang mungkin dia ada masalah buat bisnes dah lama, dia tak pernah nampak duit. Dia tak tahu sebenarnya dia buat bisnes tu apa. Tolong bawa dia orang join grup ni. Grup nak urus bisnes. Saya punya live ni setakat 30 orang je, ya Allah. Patutnya saya harap 300 orang boleh tengok. Kan ada manfaat sebenarnya untuk live ni. So saya harap anda ajaklah ramai orang masuk grup ni. Jemput dia orang masuk, belajar tentang tentang perihal compliance, cash flow, costing ni semua. Sebab ramai orang tak tahu. Anda tahu, anda seorang je tahu, orang lain tak tahu. So saya harap anda boleh ajak orang masuk. Okey, Puan Siti Rahmah, jangan tulis amount gaji pekerja. Tulis amount gaji. Amount keseluruhan. Summary pekerja yang ada list gaji tu, seorang dapat berapa tu, itu simpan dekat dalam file lain. Jangan bagi semua orang tengok. Sebab kadang-kadang PV ni sekarang memang anda yang buat. Yes, gaji guna salary voucher, itu cerita lain. Itu voucher lain. Salary voucher cerita lain. Tapi ini payment voucher yang main tu. Tengoklah nanti. Kalau anda datang kelas, anda tahulah. Saya harap anda boleh datang kelas lah. Siapa yang tak pernah datang kelas, datang kelas. Ni bagus ni. Team tolong alert. Team tolong alert Syaril. Saya nak bagi sampel flow untuk bayaran gaji pekerja. Kalau datang kelas ni, Smart Cash Flow Management ni, nanti saya buat. Okay. So itu saja untuk pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Last, saya akan run kelas urus cukai 21 Mac. Kita ada perubahan tarikh. Asalnya kita buat 7 hari bulan Mac baru-baru ni. Tapi kita masih lagi akan run kelas ni. Dan insyaAllah kita akan run kelas ni sesi seminar, live seminar online. Live seminar online, insyaAllah kita akan bagi tahu dalam minggu hadapan macam mana. Setakat ni kita tak batalkan lagi. Kita akan still run kelas ni, live seminar online. Kita tak boleh buat live. Kita tengok, kita tak boleh buat live secara kelas berdepan. Kita tengok situasi. Tapi setakat ni kita tengok, kalau kita ni, setakat ni kita akan run kelas ni. Dekat situ kita tulis dekat office. Tapi kita try untuk teruskan juga kelas ni secara online, insyaAllah. So bagi mereka yang berminat nak tahu pasal urus cukai, boleh daftar. Masih lagi boleh daftar. Tulis situ nak urus cukai. Tim kita akan bantu anda. Kita harapkan anda boleh join ramai-ramai untuk kelas ni. Dan saya harapkan benda ni akan beri manfaat kepada ramai orang, obviously. Dan seriously, kita nak beri yang terbaik untuk anda. Okay. So itu saja untuk pagi ni. Bagi anda yang tolong ajak tim semua join nak urus bisnes group ni. Dan tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang akan join ZTM petang ni, angkat tangan, say I. Tulis situ join ZTM. Saya nak tengok siapa yang dalam sesi live ni akan join ZTM. Anda Aspire, anda patut join lah. Kelas online je kot. Anda Titan, obviously anda kena join. Okay, siapa nak join ZTM? ZTM petang ni, siapa akan join? Live seminar secara online. Buat julung kali program 3 hari. 3 hari kami buat secara online, live seminar. Harap anda akan join, yang akan dirun sendiri, mainly oleh Dr. Aizan Osman. Secara online, 3 hari buat julung kali. So siapa akan join ZTM? Nak lagi? Okay. Okay, bagus. Okay. So, nak urus cukai, terima kasih Miss JV Viani John. Okay, good. Okay. So, all the best untuk anda semua, tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan anda semua kaya dan berjaya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan saya harap anda capai banyak benda untuk hari ini dan over the weekend. Okay. Terima kasih kerana menonton. Video yang sangat cantik pada hari ini, sangat konsisten. Mungkin sebab topik yang sangat bagus. So, saya doakan anda kaya dan berjaya, dipermudahkan segala urusan, dan insyaAllah kita capai apa yang kita nak capai. Amin ya rabbal alamin. Take care. Assalamualaikum.